sejahtera, kami dari kumpulan 7 iaitu Colin Chen, Cheryl Amira dan saya Valentina akan membentangkan tajuk warisan dan penjeritan sejagat. Apa itu warisan? Menurut Jabatan Warisan Negara, warisan ialah sesuatu yang diterima secara turun-temurun daripada satu generasi ke satu generasi. Sesuatu warisan itu perlu diwarisi dan dikekalkan kerana warisan tersebut menggambarkan cara hidup dan jati diri sesuatu bangsa yang pelbagai kaum. Menurut Kamus Dewan, warisan boleh bermaksud dengan harta peninggalan harta pusaka, sesuatu yang turun-temurun atau kita misalnya masyarakat Melayu, India, Cina dan lain-lain. Malaysia kini tidak dinafikan mempunyai nama tersendiri di persada dunia. Malah, kita sering diingatkan supaya terus memelihara serta menjaga seni, budaya dan warisan agar tidak terus hanyut di bawah arus kemodernan. Seterusnya, warisan bangunan. Bangunan Sultan Abdul Samad adalah ibarat icing on the cake untuk Bandaraya Kuala Lumpur. Bangunan ini terseragam indah di hadapan dataran merdeka. Anda boleh bersantai untuk menikmati pemandangannya yang lebih-lebih lagi memukau jiwa pada waktu malam sambil menikmati angin bandar. Bangunan ini dibina pada abad yang ke-19 iaitu pada tahun 1893. Bangunan ini memiliki reka bentuk mohul dan moorish dengan pada awalnya bangunan ini dikenali sebagai pejabat baru kerajaan. Namun pada tahun 1948 setelah Persekutuan Tanah Melayu terbentuk, bangunan Sultan Abdul Samad dinamakan sebagai Sekretariat Persekutuan. Pada tahun 1974 pula, pejabat-pejabat kerajaan negeri Selangor telah dipindah ke Shah Alam dan sejak dari situ bangunan ini telah diberikan nama yang baru bersempena dengan nama Sultan Selangor yang memerintah dari tahun 1857 ke 1898 iaitu Sultan Abdul Samad. Seterusnya saya bagi slide ini kepada Warisan seni. Warisan seni adalah menjaga dan memtabakkan kesenian dan kebudayaan sebagai satu gagasan kerana penulis sedar bahawa ianya dapat menyatu dan meningkatkan maruah bangsa seterusnya dapat mencapai. Next. Apa itu penjetilan? Bagi mengenal pasti perkhidmatan yang boleh dinaik taraf pada perkhidmatan dalam talian secara end-to-end, hujung ke hujung melalui penambahbaikan proses, peningkatan kemarihan sumber manusia, kajian, peraturan dan polisi dan seterusnya menggunakan teknologi digital. Next. 1. Teknologi maklumat dan media digital. Mempunyai kuasa atau pengaruh memberitahu sesuatu dan bertindak sebagai satu saluran maklumat yang berkesan kepada penerimanya. Dua, media elektronik merangkumi televisyen, radio dan internet. Internet merupakan saluran yang paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan atau menerima maklumat berkaitan sesuatu isu. Hal ini disebabkan internet lebih cepat dan pantas dalam memberi atau menerima maklumat. Next, saya serahkan kepada Cheryl. Terima kasih, Colin. Baiklah, yang ketiga adalah media massa merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini disebabkan kerana adanya perbezaan corak pemikiran, perbezaan sifat yang terkesan pada pengambilan sikap, hubungan sosial sehari-hari dan perbezaan budaya. Seterusnya, yang keempat,
Media massa merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi. Hal ini kerana membolehkan berlakunya peningkatan jaringan komunikasi yang mendekatkan manusia dari seluruh dunia. Contohnya dari China ke Malaysia, dari Rusia ke negara lain seantero dunia. Seterusnya adalah meningkatkan taraf hidup manusia. Dan yang terakhir sekali adalah dapat membuka ruang kepada perkongsian ilmu tanpa sempadan. Seterusnya. Habis. Habis. Okey, Sekian, baiklah. terima kasih. Sekian terima kasih dari kumpulan kami. And record. Thank you. Kejap.